Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, untuk pengetahuan semua, RPH dan RPM tu adalah berbeza. Okey, yang ni RPH PDPR ni saya buat dan saya kongsikan secara percuma dalam channel saya Telegram. Saya tak banyak buat blog ke apa, memang tak ada lah, saya guna Telegram je. Okey, ni channel saya. Okey, ni channel saya. Okey, cikgu boleh pergi ke channel saya lah. Banyak yang saya kongsi di situ. Okey, so yang ni RPH. Saya nak terangkan mengenai, saya nak tunjuk dulu apa dia RPH, apa dia RPM. Okey, RPH ni dia. Saya tunjuk teoretik lah. Okey, teoretik. Okay, ini RPH. Okey, dari dashboard ni RPH. Satu template. Okey. So darjah satu template. Ada yang tanya RPH gabung ke tahun 1 hingga 6? Memang tak boleh buat macam tu. Okey. Kena buat untuk setiap tahun dan kelas yang cikgu ajar. Ini RPH. Okey, sekejap lagi saya tunjuk macam mana nak guna RPH. Okey. RPM. Ni RPM. Okey, yang ni RPM. Banyak tu. Banyak percubaan. Yang ni yang paling menjadilah. Yang lain tu tak menjadi. Okay. So ni yang latest yang saya buat. Setelah belajar dashboard ni, saya pun cuba apply kan. So RPM saya ikut kepada pelaporan. Ni pelaporan yang anda BPK tu. Cuma saya letakkan color, tapi samalah pembahagian dia. Untuk bahasa Inggeris ada listening, speaking, reading, writing and language arts. Okay, so back saya agihkan kepada listening. Ini untuk standard prestasi listening, cikgu just isi saja. Okay, ini saya tak mau sentuh secara detail lagi lah, nanti kemudian saya tunjuk. Okay, saya nak tunjuk macam mana nak isi RPH yang saya buat. Okay, saya akan tunjuk satu-satu. Okay, untuk RPH, untuk SK, Alhamdulillah semua dah siap kecuali subjek SJK. Pendidikan khas pun ada request nak minta tolong. InsyaAllah dalam proses ada sekolah yang minta. Untuk sekolah-sekolah bukan SK tu boleh request nak. Kalau saya rasa saya boleh buat, saya akan tolong buat. Okay, untuk SMK ada beberapa cikgu yang kata sesuai untuk sekolah menengah, so saya tolong buat. Baik, untuk SK kita tengok contoh agama. Tentunya tulis PI, tapi saya tulis AG lah, agama, senang saya nak ingat. Okay, ada yang tanya saya dalam tulisan Jawi ke Rumi, kalau RPH tu RPH pendidikan Islam, sudah semestinya lah kita kena tulis dalam Jawi. Okay, cuma bahagian penerangan ni saya tulis dalam dalam Rumi je lah. Okay, untuk RPH, cikgu akan dapat RPH ni okay, dalam tulisan Jawi.
RPH ni macam mana nak guna cikgu? Okey, sebelum tu saya tunjuk ada berapa RPH yang ada dalam ni. Satu RPH harian, satu RPH khas untuk pentaksiran, satu RPH yang ada gabungan civic, itu sebulan sekali iaitu minggu keempat, dan TASMAC. RPH untuk TASMAC. Okey. So yang ni adalah data-data dia. Kalau cikgu nak ubah, ini hanya boleh ubah bahagian tema, tajuk, SK, SP saja dan objektif. Set induksi semua ni tak boleh ubah di sini. Di sini cikgu hanya perlu buat pilihan saja contoh. Okey, ini pilihan saya. Cikgu kena pilih sendiri. Cikgu boleh pilih terus siap-siap sesuaikan dengan standard pelajaran cikgu. Cikgu boleh siap-siap buat setahun pun tak apa. Cikgu isi semua siap-siap dulu. Okey, cikgu sesuaikan dengan cikgu punya SP ni. Dalam masa cuti ni bolehlah buat, kan? Kalau yang tak dapat jadual lagi tu, mintalah fikir satu buat jadual awal sikit. Okey, untuk data civic di sini. Data civic ni pula cikgu nak buat pilihan daripada RPH. Contoh RPH civic cikgu ni. Okey, RPH cikgu. Mungkin sini cikgu dah laksanakan RPH yang ke 9 lah. 9 tak logik. Okey. Tapi boleh lah. RPH yang ke berapa contoh lah. RPH ke 15 cikgu dah laksanakan. Jadi dalam RPH civic ni pada minggu keempat. Okey. Tadi RPH tu nombor 15. So kita akan sambung minggu ke-16. Okey, cikgu buat pilihan 16. Okey, 16. Okey, so civic tu dia adalah unsur civic yang dimasukkan ke dalam RPH kita. So kita just klik civic ni berdasarkan kepada ni yang sesuai dengan apa ni kita punya SP, standard pelajaran tadi, standard kandungan dan standard pelajaran. Okey, macam sini baca kalimah dan potongan ayat yang ada huruf ya. Okey, di mana yang kita boleh sesuaikan? Okey, kita nak selitkan, kan? Tapi kebanyakan yang civic ni banyaklah yang boleh disesuaikan dengan kemahiran agama ni. So ikutlah. Okey. Kemudian kalau cikgu nak buat pilihan, cikgu buat pilihan di sini. Pilihan, okey, mana yang sesuai? Mungkin cikgu nak ambil 13. So 13, bila cikgu rasa 13 ni sesuai, cikgu dah baca dah. So cikgu pergi dekat RPH civic ni. Cikgu pergi buat pilihan nombor 13. Okey. Dia sebulan sekali je. Maksudnya kalau ada persekolahan tu flownya dalam 10 bulan je kot, kan? So kita buat pilihan sebanyak 10 kali je. Okey. TASMAC. Okey, TASMAC ni pun buat pilihan. Dia ada 2 saja. Okey. Di mana nak tengok data TASMAC? Sini. Kalau cikgu nak tambah pun tambahlah di sini. Okey. Kemudian ini khas untuk pentaksiran. Kalau cikgu buat pentaksiran, bila cikgu buat sini tak ada senarai nama lah. Sini cuma ada tarikh. Bila cikgu buat pentaksiran, kaedah apa yang cikgu gunakan? Okey. Bilangan murid yang telah ditaksir. Okey, darjah berapa yang cikgu buat? Okey. Tahap pentaksiran. Okey. Tapi sebenarnya kita tak nilai lah kalau TP1 tu paling-paling pun maksimum lah. Okey, adakah dia mencapai atau tak? Berapa orang yang capai? Berapa orang yang tak capai? Lepas tu sign pentadbir lah. Okey. Ini adalah data ni, bila saya tulis data di bawah ni, ini adalah data mentah.
Di sini yang cikgu boleh ubah. Dari segi EMK apa semua, kaedah apa semua ada di sini. Macam mana cikgu nak tahu benda tu boleh diubah? Okay, bila macam contoh dalam data RPH ni, bila kita klik dia ada tanda ni, anak panah. Macam anak panah turun ni kan. Ni maksudnya tak boleh ubah dalam bentuk tulisan, hanya perlu buat pilihan. Kalau macam ni, tak ada tanda anak panah turun, maksudnya boleh ubah dia terus dari situ. Okay, dan saya juga sediakan takwim. Ini berdasarkan kepada 2021 lah. Okay, untuk ada cikgu yang tanya saya, boleh tak guna untuk tahun-tahun ke depan nanti ni? Boleh kalau cikgu pandai, cikgu ubah je tarikh. Okay, buat takwim baru. Lepas tu cikgu ubahlah bahagian tarikh. Guna tarikh 2022 pula untuk tahun ke depan lah nanti ni kan. Nanti cikgu boleh guna lagi lah. Asal cikgu, saya buat benda ni sebab saya nak cikgu belajar. Saya tak boleh nak ajar cikgu. Jadi cikgu kena cuba benda ni, cuba dulu. Okay, so dalam masa yang sama cikgu akan belajar. Okay. Ini untuk pendidikan Islam. Okay, bahasa Arab ni sebenarnya tinggal 20% je lagi sebenarnya. Okay, tak banyak dah. Okay, ini untuk bahasa Inggeris. Okay, untuk bahasa Inggeris ni saya harap cikgu boleh perbetulkan lah dari segi grammar ke, kan? Sebab saya pun boleh sikit-sikit lah untuk bahasa Inggeris ni, tapi sebab saya bukan guru bahasa Inggeris, so dari segi susunan ayat tu takut tak sesuai, jadi cikgu boleh betulkan lah, tapi bukan betulkan sini, seperti biasa betulkan di bahagian data. Okay, kalau cikgu nampak macam kecil kolom tu kan, cikgu boleh perbesar tarik tepi ni. Okay, ini untuk bahasa Inggeris dia ada, bila yang ada civic tu dia akan main dengan civic lah. Bila yang subjek tak ada civic, dia tak ada lah. Untuk civic tu contoh, okay, mungkin ada yang nak tengok template bahasa Melayu kan, saya tunjuk lagi. Hari tu rasa dah tunjuk dah, tunjuk sekali lagi lah. Okay, bukan senang nak buat template ni, tapi bersungguh-sungguh nak buat disebabkan saya pernah mengimpikan ada satu RPH yang saya hanya perlu tekan-tekan saja, tak perlu tulis tangan, dan alhamdulillah saya dah dapat merealisasikan impian saya tu. Okay, so untuk bahasa Melayu yang ni semua adalah okay, CV, PKJR dan RPH untuk PBD lah. Yang ni kalau cikgu nak buat gabungan, cikgu guna RPH ni. Kalau cikgu nak buat gabungan, tapi kalau cikgu nak buat, mungkin masa tu cikgu rasa cikgu nak buat pentadsiran. Cikgu dah ajar, cikgu rasa nak buat pentadsiran. Tak apa, cikgu buatlah pentadsiran. Sini pun boleh buat pentadsiran, di sini pun boleh ada pilihan tahap penguasaan berapa, kan? Tak semestinya RPH. Ni kalau cikgu nak buat gabungan standard pelajaran lah. Kalau dalam cikgu tengok ni, cikgu rasa ada nak buat penambahbaikan, cikgu maklum pada saya. InsyaAllah saya akan cuba buat. Okay, ini bahagian data lah. Tadi dah terang dah, so saya tak payah terang. Okay, cikgu just klik je dari sini. Okay. Okay. Okay, ini untuk bahasa Melayu. Dan saya nak tunjuk yang tak ada gabungan tu. Okay, contoh matematik tak ada gabung, kan? Tadi dah tunjuk lah, tunjuk sekali lagi lah. Okay, matematik dia tak ada gabung. Dia just ada dua RPH saja, RPH harian dan RPH khas untuk pentadsiran gabungan. Maksud gabungan tu adalah menggabungkan standard pelajaran kalau sesuai.
Okey, kemudian cikgu pilihlah apa aktiviti dia. Mungkin cikgu nak buat soalan. Tapi cikgu, kalau cikgu buat soalan, cikgu kena berpandukan kepada setiap ni. Dan penilaian pula, cikgu tak boleh nilai ikut markah dan jadikan TP, tak boleh. Okey, itu salah. Lari daripada konsep PBD itu sendiri. Cikgu buat soalan berdasarkan tahap penguasaan. Ikut DSKP, tengok DSKP tahap penguasaan berapa soalan. Maksudnya soalan tu kita kena rujuk pada DSKP lah berdasarkan kepada SP ni. Okey. Jangan pula bila murid tak boleh jawab. Okey. Contohlah 40. Mungkin dapat TP3, TP2 lah kan. TP1 dan 2 ni tahu. Kalau basic dia, 1 tahu, 2 tahu faham. Okey. Kita bimbing murid tu sampai dia melepasilah TP2. Okey, semua ada juga bahagian ni. Okey. Bahagian takwim. Okey. So yang tu lah, saya rasa dah lengkap dah RPH tu. You just main klik-klik saja. Bila cikgu dah isi bahagian ni, bila cikgu dapat kali pertama RPH ni, cikgu kena tengok bahagian data RPH ni. Okay, dalam data RPH ni, yang ni cikgu kena ubah sesuai semula. Mula dari, cikgu kena semak mula dari objektif, set induksi, dan sampai ke hujung ni cikgu kena buat semakan semula. Okay. Macam ni kan. Kena buat semakan semula. Jadi cikgu boleh tambah. Cikgu boleh, kalau cikgu dapatkan awal benda ni, cikgu boleh lah cikgu boleh lah ubah sesuai kan. Tapi kalau lambat, buatlah seminggu-seminggu, tak apa, tak ada masalah kan. Okay. Bahagian data pun cikgu boleh buat semakan sini. Cikgu nak ubah ikut kefahaman cikgu pun tak ada masalah. Saya buat RPH ni sebab saya nak cikgu hafal mengenai PAK 21 yang disebut sebagai hot seat, match mind, yang tu. Cikgu buat pilihan, selalunya cikgu buat pilihan dekat teknik, tapi aktiviti cikgu tak kena dengan teknik PAK 21. Yang tu yang menjadi masalah saya. Okay, so saya nak berfokuskan betul-betul kepada PAK 21. Itulah. Kalau ada rasa-rasa saya ni buat satu kerja yang salah, tolong betulkan saya. Sebab kalau kita tengok kembali kepada perkeliling RPH yang masih terguna tu, sebenarnya dia simple je. Kalau cikgu ni, cikgu download perkeliling untuk buat RPH tu, dia simple saja. Okey. Tak ada di sini, saya pun tak sempat nak download. Nantilah kita tunjuk yang tu. Okey, untuk tu sekian, terima kasih.